The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap Ustaz, Kak Syuda nak jadikan Kak Aziah sebagai co-host. Nak cari nama Kak Aziah kat sini tak nampak pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap Ustaz, Kak Syuda nak. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua. Kita serahkan majlis kepada moderator. Dipersilakan moderator. Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ustaz Arif dan sahabat-sahabat sepengajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang sangat mulia ini, pada 1 Oktober ya Ustaz ya, kita dah masuk bulan Oktober, bulan Safar. Kita bertemu lagi bagi meneruskan kelas tajwid kita secara online ni. Dan insya-Allah online ni tak tahu sampai bila ya Ustaz ya, sebab kelas fizikal dah bermula. Jadi kita kena adjust balik jadual kita. Untuk pagi ini Ustaz akan meneruskan kuliah berkenaan dengan tahsin surah Al-Baqarah, sambungan ayat 6 hingga ayat 16 insya-Allah. Insya-Allah ya. Jadi Ustaz nak buat praktikal lagi untuk kita lebih faham lagi lah apa yang kita dah belajar bab teori ya. Teori mesti seiring dengan praktikal insya-Allah. Jadi kita teruskan kepada Ustaz, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Yang dihormati Kak Aziah selaku moderator pada hari ini,
Kak Syida juga selaku penganjur, sahabat-sahabat muslimin, muslimat, dan haji puan hajah, ibu ayah, abang kakak yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, kita dapat bersama lagi dalam pengajian kita ataupun dalam kuliah tajwid online hari ini, 1 Oktober, 1 bulan 10 2021. Masya Allah, tak bulan yang baru. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam untuk bersama dalam majlis ilmu seperti ini, walau masih dalam keadaan online. Jadi Alhamdulillah, hari ini kita lihat beberapa kelonggaran yang telah dibenarkan di sekitar Lembah Kelang, khususnya Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya. Jadi Alhamdulillah, satu berita gembira untuk kita selaku mereka yang tuan-tuan lah, selaku yang selalu melazimi dengan majlis-majlis ilmu ini. Tentu satu kegembiraan apabila kita dapat berhimpun kembali ataupun dapat mengimarahkan kembali surau, masjid, program-program kuliah duha muslimat, kuliah muslimin dan seumpama dengannya. Ini satu, orang kata satu antara bentuk kemeriahan dan kemuliaan di atas dunia ini, iaitu memeriahkan majlis-majlis ilmu, mengimarahkan rumah Allah. Mudah-mudahan itu menjadi asbab Allah mengangkat wabak ini, mengangkat orang kata ujian ini daripada muka bumi Allah ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimat yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah kita teruskan secara online lagi pada kali ini. Sampai bila wallahu alam lah, sampai penganjur kata ustaz kita berhentilah kuliah tajwid online ni Ustaz. Tak apalah, kalau berhenti tak ada masalah, insya-Allah. Mungkin buat pertemuan fizikal ke, atau mungkin dianjurkan dengan kelas-kelas yang lain ke, terpulang. Yang penting insya-Allah jika ada peluang kita rebut, kita hadir, insya-Allah kita sebarkan, mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan bagi kita. Baiklah, seperti biasa insya-Allah, sebagai mukadimah pada hari ini, permulaan pada hari ini kita akan mulakan dengan membaca 10 ayat daripada Suratul Kahfi, 10 ayat awal daripada Suratul Kahfi, sebagai mengambil fadilat dan kelebihan pada hari Jumaat yang penuh dengan kemuliaan ini. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan dah baca tak ada masalah, kita baca lagi sekali pun tidak ada apa-apa. Jadi boleh buka Suratul Kahfi, insya-Allah. Kalau tidak ada, saya akan sharekan, ataupun saya biasanya saya akan share Suratul Kahfi. Okey, di sini ya. Baik. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita mulakan dulu permulaan kita ataupun pertemuan kita dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا
اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Baik, tuan yang dirahmati Allah, begitulah tadi 10 ayat daripada suratul Kahfi sebagai mukaddimah permulaan bicara kita ataupun pertemuan kita pada hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, jadi hari ini kita seperti mana dimaklumkan oleh Kak Aziah selaku moderator pada hari ini, kita nak hari ini ialah sambungan lagi kepada bacaan kita ataupun tahsin kita, iaitu pada suratul Baqarah. Okay? Jadi hari ini saya masih lagi mengekalkan pada pengajian tahsil ataupun membaca, tuan-tuan melihat dan menyimak bacaan sekaligus mengulang kaji hukum-hukum tajwid yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, ini sangat penting apabila kita belajar ilmu tajwid, maka kita tidak memadai hanya belajar secara teori. Kalau belajar secara teori sahaja, barangkali mungkin kita tidak berapa faham dan mungkin kita rasa susah tajwid ini. Tetapi apabila digandingkan dengan amali ataupun praktikal, bacaan, tahsin, maka insya-Allah tuan-tuan akan lebih faham apakah yang kita bicarakan dalam tajuk-tajuk sebelum ini, iaitu berkenaan dengan ilmu tajwid, tentang hukum nun mati sebagai contoh, hukum mim mati, hukum mat, hukum yang disebutkan sebagai hukum tafkhim dengan tarqiq, tebal atau nipis, apakah yang disebut dengan beberapa sifat-sifat huruf seperti isti'la, seperti istifal, seperti istitalah, seperti as-safir dan seumpama dengannya. Mengukuhkan lagi pengetahuan kita, mengukuhkan lagi maklumat yang ada pada kita secara teori. Jadi insya-Allah hari ini kita teruskan lagi kepada suratul Baqarah, bermula daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat 16. Kita boleh tengok kepada Al-Quran yang ada ni ataupun dalam PDF yang telah saya share ini untuk kita semak bacaan kita. Okey? Baik, jadi kalau ada nota boleh tengoklah nota-nota yang tuan-tuan ada, untuk kita untuk kita nilah kita semak balik bacaan insya-Allah. Okey, penganjur dah beri green light pada saya untuk kata Ustaz hari ini boleh buat sampai pukul 2 petang katanya, masya-Allah. Jadi saya sampai pukul 2 petang, jadi maknanya bukan sampai ayat 16 je lah. Mungkin sampai habis juzuk surah Baqarah ke, insya-Allah. Baik, yang penting tuan-tuan beri fokus dan beri tumpuan dan
kalau boleh catat apa yang mungkin kita rasa perlu tak dicatatkan. Sebab itu kata ulama, ilmu ini diikat dengan pen. Seperti mana lembu atau kerbau, himar, binatang-binatang ternakan ini diikat dengan tali supaya mereka tidak lari, maka ilmu itu diikat dengan pena ataupun pen. Jadi penting kalau kita nak belajar ini, jangan tadah telinga je tuan-tuan. Jangan tadah telinga je. Ambil inisiatif, bawa buku catatan ke, kecil ke, ataupun apa-apa sahaja yang kita ada, kita boleh catat. Catatlah supaya itu mengukuhkan lagi. Sebenarnya ilmu itu apa yang kita catat tu. Yang catat itulah sebenarnya yang menjadi ilmu bagi kita, kefahaman bagi kita. Baik, tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak tengok surah Al-Baqarah, iaitu bermula daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-16. Ni satu muka lah. Satu muka. Tengoklah keadaan. Kalau sempat kita habis satu muka, kalau tidak sempat kita nilah, kita tengok setakat mana. Baik. Okey, baik. Jadi insya-Allah saya akan baca, tuan-tuan sama. Suratul Baqarah bermula daripada ayat ke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu cara bacaannya kan. Bila kita baca dengan hukum tajwid, dengan makhraj, dengan sifat huruf yang betul, dia automatik bacaan kita akan bagus. Automatik bacaan kita akan cantik. Walaupun kita tidak ada barangkali seni tarannum. Tarannum itu adalah seni daripada bacaan Al-Quran. Tarannum ni apa? Tarannum ni maknanya lagu lah. Lagu. Okay? Itu adalah seni daripada bacaan Al-Quran. Ya. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kita semua baca ni dah ada tarannum. Dah tarannum kita tu sebenarnya. Cuma kita tidak mengembangkan lagi tarannum kita tu dengan seni-seni, burdah-burdah yang ada. Kan? Innal ladzina kafaru. Hukum yang pertama pada nun sabdu. Okay? Iaitu bagi nun sabdu ini kita perlu dengungkan. Ini dipanggil hukum gunnah. Ingat, iaitu hukum nun sabdu dan mim sabdu. Apa hukumnya? Ialah gunnah. Saya buat highlight kat sini. Saya nak buat highlight ni. Sampaikan je lah. Ni. Inna ni. Inna ini hukum gunnah. Jadi bila mana kita jumpa nun sabdu dan juga mim sabdu, kita tahu dah itu hukumnya gunnah, ataupun dalam orang Melayu sebut wajibul gunnah, wajib dengung. Ya, wajib dengung tu maksudnya hukum gunnah lah ketika waqaf dan ketika wasal. Itu penting Dan saya sebut juga bagi hukum gunnah ini, dia adalah hukum dengung ini dia yang paling tinggi, paling besar. Bermakna apa? Bagi nun sabdu dan mim sabdu ni, kita dengung ni sebenarnya lebih lama. Dia boleh sampai kepada 3 harakat, bukan 2 harakat. Innal, panjang tu kan. Innal ladzina kafaru. Inna, mungkin 2,5 atau 3 harakat, bergantung kepada tempo bacaan kita. Sebab nun sabdu, tahap dengung yang paling tinggi. Okey, begitu juga mim sabdu. Jadi 2 kawan tu, nun dan mim sabdu, kedua-duanya hukum apa? Gunnah atau wajibul gunnah. Mesti wajib dengung. Ketika mana berhenti, ketika sambung macam tadilah, atau kita berhenti. Berhenti ni maknanya kita berhenti pada kalimah tu. Begitu. Hun, wajib dengung dengan kadar yang telah kita sebutkan. Tapi kita makruf, kita biasa dengung ni 2 harakat. Sebenarnya bagi nun sabdu ni dia boleh pergi pada 3 harakat. Okey. Innal ladzina, huruf zal dekat sini. Huruf zal dekat sini kita kena baca kat mana? Hujung lidah, lembutkan. Innal ladzi gitu antara 2 gigi ni, atas dan bawah ni hujung lidah keluar. Innal ladzi,
lembut. Dia tidak ada safir. Dia tidak ada sifat as-safir. Sifat tunggal bagi huruf zai, sin dan sad. 3 huruf. Sad, zai dan sin ni dia ada as-safir. Okey, jadi yang ada bunyi z itu bagi huruf zai. Okey. So kalau kita baca innallazina, adakah betul? Jawapannya salah. Jadi kena baca innallazina zal. Jangan bunyi z, itu bagi zai bukan zal. Jadi kita kena tahu huruf hijaiyah zal dan zai, 2 huruf yang berbeza. Okey. Innallazina kafaru sawaun. Sawa ini kadar harakatnya ialah 4 atau 5 harakat. Ini dipanggil hukum mad jaiz. Maafkan saya, mad wajib muttasil. Iaitu apabila huruf mad dan hamzah dalam satu perkataan. Ini nampak alif dan hamzah satu perkataan. Sawa'un alaihim. Ada tanwin dan ain kat situ. Tanwin dan ain. Apa hukum tanwin dan ain? Ya, hukumnya ialah izhar halqi. Hukumnya ialah izhar halqi. Jadi kena jelas kat sini. Tanwin kat situ kena jelas. Sawa'un alaihim ini pun ada hukum mim mati dan hamzah pun dipanggil hukum jelas izhar syafawi. Beza izhar halqi dan izhar syafawi. Kenapa bezanya? Izhar halqi ialah apabila tanwin berjumpa dengan ain. Izhar syafawi ialah mim mati bertemu dengan hamzah. Maksudnya kat sini, kalau hukum nun mati ataupun tanwin, dia adalah izhar halqi. Okey? Kalau mim mati, dia izhar syafawi. Sebab mim itu adalah huruf asy-syafatan, huruf syafawi. Sebab tu dia letak belakang tu nama dia izhar syafawi. Tak ingat nama lah Ustaz, izhar syafawi, izhar halqi, tak apalah tak ingat nama. Yang penting tahu cara bacaan. Alaihim tu mesti kena baca dengan jelas. Bila jelas ni tuan-tuan kena lajukan, jangan lambat. Sawa'un alaihim tu lambat. Alaihim itu lambat. Bila lambat dia akan keluarlah suara dengung. Okey? Sebab dalam mim, dalam nun, dalam tanwin itu ada dengung. Okey? Jadi kena laju kan. Sawa'un alaihim okey? Panggil izhar. Anzartahum, ada lagi nun mati kat sini. Nun mati bertemu zal. Hukumnya ialah baca dengan dengung, ikhfa hakiki. Ingat bila kita sebut ikhfa, dia ada 2. Ikhfa hakiki ni ketebalan dia, dengung dia ada 2. Satu tinggi, satu rendah. Anzar itu dengung yang rendah kerana huruf zal tu. Begitu bacaannya ya. Kita tak baca itu tinggi. Okey. Begitu. Boleh alaihim mulut kena lebarkan ketika menyebut zal, ketika menyebut ikhfa hakiki itu. Begitu jangan tinggi. Anzartahum, ra dibaca tebal kerana ra yang mati sebelumnya baris atas. Begitu cara tebalkan ra. Dia tak perlu muncung. Tidak. Angkat saja lidah. Angkat saja bila kita menyebut ra, pangkal lidah dan hujung lidah. Cara menebalkan huruf ra. Anzartahum ini ada mim mati lagi. Mim mati dekat sini bertemu dengan hamzah. Mim mati pada mim mati pada lam. 3 mim mati kat sini. Okey. Semuanya adalah izhar syafawi lah. Anzartahum am lam tu. Ini ada nun mati. Nun mati bertemu zal. Dengung. Tu dengung yang sama macam an. Dengung yang rendah. Ikhfa yang rendah. Tuan-tuan kena senyum sikit. Lebarkan. Senyumlah, lebarkan. Jangan muncung. Zir. Tidak. Zir. Begitu Ra di sini, ra nipis. Ra tarqiq. Ra nipis. Kerana ra yang mati sebelumnya baris bawah nipis. Zir.
hum la ada mim mati bertemu lam, itu juga izhar syafawi. La yu'minun, la menjadi mad asli, yu'minun. Hamzah di sini kena tekan. Maafkan saya, kena tahan. Yu'minun, syiddah. Sifat huruf hamzah iaitu syiddah. Yu, suara tertahan. Yu, jangan yu'. Yu' itu jadi ain. La yu'minun. Minun ialah mad arid lis sukun. Okey, boleh saya ulang balik. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Boleh. Okey. Terang sangat dia punya ni. Macam mana saya buat itu itulah hijau ni. Tak apalah. Abaikan je lah. Okey, mengganggu pula kala-kala hijau ni kan. Okey, tak apalah. Highlight ni, itu saya dapat macam mana nak buat itu nak bagi dia tak berapa terang warna dia tu. Okey, tak apalah. Okey, ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallah. Mim ni, tuan-tuan, ya, mim ini baca atas, bukan baca depan. Maksudnya kena baca khatama, jangan baca khatamo. Ada bunyi kata khatamallah. Sebab apa dibaca bunyi mo? Sebab kalimah Allah ni. Allah ni kita kena tebal. Lafzul jalalah. Kita belajar lafzul jalalah. Kalau sebelumnya berbaris di atas, tebal kan? Khatamallah, bukan khatamallah. Khatamallah. Jadi, tebalkan kalimah Allah, bukan tebalkan ma. Kalau tebalkan ma yang menjadi khatamallah. Ini banyak berlaku. Contohnya Allah dibaca Allah. Allah. Tak boleh. Ma. Khatamallah. Begitu. Khatama. Kekalkan. Jaga biar rendah. Khatamallah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala. Ada mim mati kat sini. Mim mati baca dengan izhar ataupun baca dengan jelas. Ala qulubihim wa ala. Penting bila mana mim mati bertemu waw ni tuan-tuan. Kita kena pastikan rapat bibir mim tu. Qulubihim wa ala, mim mati bertemu waw. Sebab apa? Sebab mim dan waw ini kedua-duanya huruf yang keluar di makhraj yang sama, iaitu di asyafatan, dua bibir. Mim keluar kat dua bibir, waw pun keluar kat dua bibir. Jadi nak baca jelas izhar, pastikan mim tutup dulu. Qulubihim baru tebuk waw. Wa ala. Okey. Dan apabila kita nak jelaskan kedua-duanya tu, nak tutup dulu satu mim tu, biasa juga berlaku kesalahan apabila dia seperti ada jarak ataupun ada saktah pula. Maksudnya macam mana tu? Jadi macam ni. Qulubihim wa ala. Jadi macam ada berhenti. Tak boleh. Mesti kena berterusan. Qulubihim wa ala. Qulubihim wa ala. Begitu Qulubihim wa ala sam'ihim. Wa ala ialah mad asli. Sam'ihim, mim mati lagi ada hukum iaitu bertemu ain, iaitu izhar juga. Mudah je bagi hukum mim mati dan hukum mim mati ni mudah. Sebab bila mana mim mati bertemu mim dipanggil idgham mislain. Kita belajar dah kan. Mim mati yang keduanya mim mati bertemu ba dipanggil ikhfa syafawi. Yang ketiga mim mati bertemu selain daripada mim dan ba itu izhar syafawi. Jadi mudah je mim mati ni, tiga sahaja. Tiga. Yang pertama mim mati bertemu mim. Okey, yang kedua mim mati bertemu ba, yang ketiga mim mati bertemu selain daripada mim dan ba. So yang banyak mana? Yang banyaknya izhar syafawi lah. Yang banyaknya ialah izhar syafawi. Okey. Teruskan sekali lagi Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim.
tutup rapat. Sam'ihim, ya, bila mana menyebut mim mati tutup rapat. Okey. Wa ala absarihim ghishawah. Wa ala dibaca dengan 4 harakat kerana huruf mat, alif kecil di situ huruf mat. Okey, alif kecil itu ialah huruf mat. Bertemu dengan hamzah pada absarihim. Hamzah di sini kalimah yang kedua. Bila mat, huruf mat dan hamzah dijarakkan ataupun berpisah, maka hukumnya ialah mat jaiz munfasil. Wa ala absarihim 4 harakat. Boleh baca dengan 4 atau 5 harakat. Okey, aba ada qalqalah. Aba, ingat kita belajar qalqalah. Qalqalah terbahagi beberapa keadaan, ada 3, ada 4. Okey, kita ambil 3 lah. Aba, ba kat sini qalqalah. Apa maksud qalqalah? Lantunan. Lantunan. Aba, ba. Yang bunyi ba itu dipanggil qalqalah. Dan qalqalah pada ba ini tahap yang mana? Tahap yang kedua. Maafkan saya. Tahap yang pertama, qalqalah yang paling rendah. Aba, maknanya kita lalukan saja. Aba. Lalukan tu maknanya tak tahan. Kalau tahan ab tu tahan. Ni lalu. Aba. Ya. Wa ala absarihim ghishawah. Sa jadi mat asli, sa. Baca sa macam mana? Sa. Bukan so. Tak perlu muncung. So, tak perlu. Bukan juga huruf tepi. So, tidak. Tak perlu kita kembungkan. So, tidak. So. Itu so. Makhraj yang berada di bawah. So. Bersama dengan zai dan sin. So. Sa, za, so. Sa, za, so. Nampak? Tak perlu muncung pun. Tak perlu kembung pun. Cuma perlu baca dengan so ni. Beza dengan sin. Beza dengan zai, huruf yang sama berkongsi makhraj dengan dia tu, sa ni itbaq, maksudnya tertutup. Langit dan lidah tertutup dalam tu, itbaq. Sa, isti'ala lagi tinggi, sa. Jadi absarihim ghishawah. Dha dibaca nipis ri, okey. Rihim ghishawah. Him ni banyak orang salah. Bukan banyak orang salah, maksudnya ada orang salah. Dia baca him. Him. Jangan baca him. Him. Ha baris di bawah hi. Mim mati. Him. Jangan baca him. Kadang-kadang dalam surah Fatihah pun ada. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. 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 Okay. Jangan baca yang alaihim. Sebab baris kasrah tu hi, bukan he. Absarihim ghishawah. Ada hukum mim mati. Mim mati bertemu ghin. Selain daripada mim dan ba, maka izhar syafawi. Jelaskan. Absarihim ghishawah. Bila saya sebut jelaskan tu, maknanya kita baca lajulah. Absarihim ghishawah. Okey, ta marbutah ketika waqaf menjadi ha. Ghishawah. Bukan rishawat, rishawah. Walahum azabun azim. Ada hukum mim mati, izhar syafawi. Okey, selain daripada mim dan ba, maka izhar syafawi. Walahum azabun azim. Azab saya sebut tadi, zal lembut, za. Azabun azim. Hukum tanwin. Tanwin bertemu ain, izhar halqi. Kalau tanwin bertemu dengan kalau mim mati bertemu ain, izhar syafawi. Kalau tanwin ataupun nun mati bertemu ain, izhar halqi. Azabun azim. Ini menjadi mad arid lisukun. Ya, ini menjadi mad arid lisukun, iaitu mad yang berlaku ketika waqaf. Asalnya azimun. Perkataan ini azimun asalnya. Okay, tapi bila kita waqaf berhenti, azim, mim tadi yang asalnya mun telah dimatikan kerana berhenti, maka inilah dipanggil sebagai mad arid lisukun, mad yang berlaku kerana sukun yang mendatang. Azimun menjadi azim. Okay, maka tanda mati itu datang yang menyebabkan dibaca dengan mad 2 atau 4 atau 6 harakat. Azim. Okay, mad arid sukun. Jelas?
Terus ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, nun sabdu. Jawab sendiri. Apa hukumnya? Gunnah. Okey. Wa minan, dengung dua harakat. Bukan dengung dua harakat lah, dengung 3 harakat. Saya lebih suka kalau sebut dengung pada nun sabdu dan mim sabdu ni 3 harakat. Sebab dia panjang. Wa minan nasi man. Saya dulu kalau nun sabdu, mim sabdu ni cukup marah kalau kita tak cukup harakatnya. Cukup marah dia akan tengking kita. Wa minan, bukan tengking yang marah lah, bukan tengking emosi, tengking orang kata marah sayang, maksudnya begitulah. Kerana tak nak bagi salah. Tapi saya tak boleh apply keadaan. Maksudnya saya kalau belajar ada orang baca, kalau nun sabdu tu dia tak cukup, setakat ni saya tak ada lagi lah tengking macam tu. Sebab bukan mungkin barangkali mungkin orang kata apa, budaya kita. Kalau orang Arab ni dia agak kasar. Jadi bila kasar tu dia sebenarnya bagi dia biasa, tapi bagi kita ni orang Melayu ni lemah lembut, kan, lemah lembut sangat. Kalau belajar tu kalau guru marah sikit kita pun mulalah tak datang lah, kan. Jadi kena sabarlah. Wa minan nasi may, na 2 harakat ataupun 3 harakat min sabdu. Alif di sini mad asli lah, na menjadi mad asli. May yaqulu, ni hukum nun mati bertemu ya. Apa hukumnya? Idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. May yaqulu, masukkan nun ke dalam ya, idghamkan, masukkan nun ke dalam ya. May dengan dengung. May yaqulu amanna. Okey, ku menjadi asli. Menjadi mad badal. Ingat hamzah selepasnya huruf mad badal. Sama je 2 harakat, cuma nama sahaja. Man yaqulu amanna, sama lagi manna, hukum seperti wa minan nas tadi, gunnah, dan na itu mad asli 2 harakat. Billahi, billah lafzul jalalah, nipis ke tebal? Nipis. Disebabkan huruf kalimah disebabkan sebelum kalimah Allah baris di bawah. Billah. Tak baca billah. Billah. Ya. Amanna billahi wa bil yawmil akhir. Wa bil yawmi. Muncungkan. Muncungkan bibir ketika menyebut waw yang mati. Wa bil yawmil menjadi mad badal. Akhiri, kalau waqaf akhir, nipiskan tarqiq. Okey, kalau sambung pun sama, nipis. Wa bil yaumil akhiri wa ma asli hum ni mim mati bertemu ba. Jadi kita sebutkan hukum mim mati ada 3. Mim mati bertemu mim mati bertemu ba, mim mati bertemu selain daripada mim dan ba. So di sini mim mati bertemu ba, hukumnya ialah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Macam mana cara bacaan ikhfa syafawi? Sama seperti iqlab. Wa ma hum bimu'minin, iaitu perlu dibaca itbaq, bertemu di antara 2 bibir, hum bi. Okey? Bukan buka hum, walaupun dipanggil ikhfa, nama dia ikhfa kat situ, tapi bukan bermakna kita sembunyikan, bukan bermakna kita renggangkan, tapi perlu diisbaq 2 bibir tu, mim yang ringan. Wa ma hum bimu'minin. Bimu'minin kita dah sebut tadi, seperti yu'minun, hamzah tahan, bimu, yang baca bimu, minin mad arid disukun. Okey. Wa ma hum bimu'minin. Jadi ikhfa syafawi dekat sini, bi ni kita baca mim yang ringan. Bi, tak perlu rapat tak. Bi. Okey, jangan buka bi. Tak boleh. Bi. Saya tak pasti tuan-tuan nampak ke tak bibir saya ni,
Tapi tak apalah, dengar pun bunyi beza Humbi, humbi. Beza Wa ma hum bimu'minin. Okey, boleh Teruskan lagi. Kalau ada soalan boleh tanya kalau ada soalan ataupun nak baca ke? Nak baca boleh. Tapi seorang cukuplah, jangan ramai-ramai baca. Tak sempat nanti siapa nak baca? Ustaz, saya nak baca. Try satu wa ma hum bimu'minin. Boleh. Saya raknikan insya-Allah. Ataupun mungkin moderator ke Kak Aziah ke nak baca ke boleh, tak ada masalah Kalau Kak Syida nak baca ke boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, baik. Kena volunteer lah. Volunteer. Okey. Teruskan lagi ayat ke-9 ayat ke-9. Okey. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Yukhadi'u, kha tinggi, isti'la, jangan baca yukha, tak boleh. Yukha, kha, sebut kha, khi, khu. Yukha, tinggikan kha. Yukhadi'u, menjadi mad asli. Yukhadi'una Allah, lafzul jalalah tebal kerana sebelumnya huruf berbaris di atas. Yukhadi'una Allah walladhi, dal lembut. Walladzina amat badal. Amanu, ma asli. Wama, ma asli. Wama yakh, kha tinggi, isti'la, yakh. Jangan baca yakh. Wama yakh, kena bujurkan sikit mulut. Wama yakh, bukan yakh. Jangan buka yakh. Wama yakhda'una, mat asli. Da'una illa, 4 harakat. Illa, mat jaiz, munfasil, huruf mat, alif dan hamzah dalam 2 perkataan. Ada jarak, ada penjarakan di situ. Illa anfu, nun mati bertemu fa, ikhfa hakiki yang ringan. Anfu, mesti kena buka sikit. Bukan anfu, anfu. Illa anfusahum wama, mim mati bertemu waw, izhar syafawi, lajukan. Anfusahum wama, lajukan kat situ bermakna kita jangan tangguhkan ketika mana sampai kat mim tu. Maknanya masuk terus pada waw, jelaskan waw tu. Anfusahum wama, ma asli, yash'uru shin, ada tafasyi, sifat at-tafasyi, berkembang, berhamburan. Yash'urun, mat arid disukun bagi waw. Okey, baik. Mudah kan? Mudah ke mudah? Mudah je. Okey. Kita ulang balik Yukhadi'u, tapi bila baca berat kan? Bila baca susah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu boleh? Okey. Baik. Terus kepada ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi ma asli. Fi qulu, lu ma asli. Bihim, mim mati bertemu mim. Mim mati ada 3 hukum. Mim mati bertemu mim mati bertemu ba, mim mati bertemu selain daripada mim dan ba. So ini mim mati bertemu mim, idgham mithlain. Okey, maksudnya memasukkan mim ke dalam mim. Dan ada dengung kat sini kerana dia adalah mim. Bila mim ni ada dengung lah.
Mim mati bertemu mim. Fi qulubihim rapatkan. Lepas tu kita tengok mulut mesti kena rapat. Qulubihim ini rapat, yang rapat-rapat. Bukan macam ikhfa syafawi tadi, mim mati bertemu ba tadi yang kata bertemu saja, ringan tadi. Ini betul-betul berat. Qulubihim maradun. Okey. Maradun, ra tebal kerana ra baris atas, ra tafkhim ni mara bukan mara, maradun salah. Mara. Okey. Ra tebal tak perlu muncung tuan-tuan, jangan baca ra, mara. Marabun, dot huruf yang keluarnya di sisi tepi. Okey. Tak kisahlah tuan-tuan nak keluar di tepi belah kiri ke belah kanan ke, terpulang. Kiri kanan macam kupu putih pula. Marabun, tepi. Kata dalam hadis disebut ialah dot ini, aku yang paling fasih menyebut huruf dot yang keluarnya di sebelah kiri, kata baginda Nabi SAW. Jadi keluarnya di sebelah tepi. Lidah kita tu ditolak, bukan lidah kita, sisi lidah ditolak di tepi. Maradun. Okey. Dan dot dia ada istitalah, berpanjangan, maknanya berpanjangan. Kita sebut sisi dia tu dia sepanjang tepi tu, sepanjang tepi lidah, tepi sisi ni ialah dot. Marabun. Kalau tuan-tuan baca dot depan marabun, maka something wrong. Marabun tak betul. Walabbu kurang tepat. Walabbu mesti tepi. Marabun mesti tepi. Marabun. Kalau rasa ke depan, maknanya kena tolak lah. Tolak bagi duduk tepi. Bagi duduk tepi. Marabun. Faza, hukum tanwin kat sini. Dot ni selain daripada kita baca dengan huruf sifat istitalah tadi, berpanjangan tadi di tepi, kemudian ada tanwin bertemu fa. Tanwin bertemu fa ialah ikhfa, dengung. Marabun, dan ikhfa di sini ikhfa yang ringan. Marabun faza, zai. Ni zai. Zai dekat sini dibaca dengan as-safir. Faza, bukan faza. Faza salah. Faza, makhraj dia di bawah. Bawah bersama juga dengan sa dan sa. Sa, za. Faza. Mesti kena bunyi z. Bila sebut zai mesti kena ada safir. Fazadahumullahu marada. Kalimah Allah ni tebal kerana sebelumnya baris di depan. Dahumullahu marada. Mara, ra tebal. Marada. Ba ni istilah sifatnya. Kemudian ada mat dekat sini, hukumnya ialah mat iwab. Ingat, iaitu dipanggil mat iwab apabila dua tanwin di atas kita berhenti menjadi mat iwab. Okey, mat iwab. Okey. Apa tu mat iwab, Ustaz? Mat iwab kena tengok baliklah kita punya bincangan tentang tajuk mat iwab. Saya tak cerita panjanglah sebab-sebab kenapa mat iwab, apakah mat iwab tu, tuan-tuan kena rujuk balik dalam nota ataupun rakaman balik tajuk mat iwab. Okey, jadi kalau dua baris di atas berhenti, dia akan menjadi mat. Okey, kecuali kalau ta marbutah. Ta marbutah yang kita baca tadi kan, ta marbutah dia tak jadi mat iwab, dia akan jadi ha. Okey, teruskan. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Okey, ada mati walahum izhar syafawi. Azab mat asli. Bun alim izhar halqi. Azabun alimun bima lima asli. Mum bima tanwin bertemu ba iqlab. Alimun bima iqlab macam izhar, maksudnya macam ikhfa syafawi. Alimun bima mesti itbaq, bertemu di antara dua bibir yang ringan. Alimun bima kanu, semua mak asli. Yakdzibun, kaf ada qalqal, maaf saya ada hamas. Yak ada angin sedikit, yak sedikit saja.
Kerana dia hamas dan dia kena tahan, kena syiddah sifat dia. Yak sikit yakzibun, zal lembut, yakzibun, mad arid dia sukun. Terus wa idza qi, ma asli, wa idza lembut zal, wa idza qi pun baca dengan ma asli. La lahum, la mim mati bertemu lam, izhar syafawi. La tuf, fa mati ni kena fa hamas, tuf, okey, dan fa ini perlu dia berada di perut bibir, tuf, okey, dan ada hamas, bunyi angin tuf. Sebab tu kalau baca tup sidu salah. La tup sidu. Fa mesti kena ada hamas. Tuf. La tuf sidu, du ma asli. Fil ar, ra tebal. Fil ar, diqa, wa ma asli. Qalu, 4 harakat. Mad jaiz munfasil. In, nun sabdu, nun syaddah, wajibul gunnah. Ma innama, ma asli. Nahnu, ha pedas. Ha ni mesti dibukakan. Ha ni dipanggil sebagai ha maftuhah. Ini apa ni? Ha apa? Ha maftuhah. Ha pedas orang Melayu panggil. Nahnu mesti kena dia ada hamas dan dia ada jadi sifat hamas dan dia sifat ar-rakhawah, mesti lepas. Nahnu muslihun, lihun, ha pedas, muslihun. Okey, ha pedas mesti kena ada hamas dan ar-rakhawah, lepaskan. Okey, lagi teruskan. Ala, 4 harakat mad jaiz munfasil, iaitu mad dan hamzah berpisah. Ala in, nun sabdu dengung. Innahum, mim mati bertemu ha, izhar syafawi, jelas. Innahum humul sekali lagi baca hamas. Mufsidu, mad asli. Nawala, la mad asli. Killa, nun mati bertemu lam, idgham bila gunnah, tidak ada dengung. Walakin la, la mad asli. Shin at-tafashi, yash'urun, mad arid lisukun. Boleh? Laju sikit teruskan lagi. Wa idza, za lembut. Qila, mad asli. La lahum, mim mati bertemu hamzah, izhar syafawi, jelas. Lahum aminu, mad badal. Aminu, mad asli. Kama, 4 harakat mad jaiz munfasil, iaitu hamzah alif dan mad dan hamzah dalam 2 kalimah. 2 kalimah bukan satu. Kama, mad badal, hamzah mendahului huruf mad. Amananna, nun syaddah, wajibul gunnah, na mad asli. Suqalu, qama asli. Lu, 4 harakat mad jaiz munfasil, mad huruf waw dan hamzah dalam 2 kalimah. Anu minu, hamzah baca syiddah, tahan. Anu, jangan baca anu. Anu minu kama, mad jaiz munfasil, sama juga macam tadi. Mad badal. Manasufaha, mad wajib muttasil, hamzah, maka saya mad, huruf mad, alif dan hamzah dalam satu perkataan. Mad wajib muttasil. Okey. Amanas sufaha, 4 harakat juga. Okey. Ala, 4 harakat mad jaiz munfasil, 2 kalimah, alif dan hamzah 2 kalimah. Inna, syaddah, gunnah. Hum, innahum, mim mati bertemu ha, izhar syafawi. Humus sufaha, mad wajib muttasil, 4 harakat. Walakin la, 2 harakat mad asli. Killa, nun mati bertemu lam, idgham bila gunnah. Walakin, killa, masukkan tanpa dengung.
walakin la mad asli, ya'lamun mad arif disukun. Boleh tak? Boleh kan? InsyaAllah mudah mahir ni, insyaAllah. Okey. Apa nak cuba ayat 14? Nak cuba. Boleh tak cuba? Nak cuba tak? Ke ustaz dia cuba? Ustaz dia cuba. Tak apalah, saya teruskan. Okey, sikit lagi insyaAllah boleh sampai 9.57 boleh sebab moderator kata tadi sampai pukul 11.30 tak apa Ustaz. Okey, sikit lagi tapi kan 16 boleh izinkan saya. Saya laju sikit. Wa iza za mad asli, zal lembut. Wa iza, jangan baca wa iza. Wa iza. Wa iza laqul ladzi di mad asli. Na'a mad badal. Manu mad asli, qa mad asli, lu 4 harakat mad jaiz munfasil, mad badal, man mad nun sabdu gunnah, na mad asli, wa idza mad asli, khalau muncungkan kerana waw baris mati, khalau, ila la 2 harakat mad asli, syaya ya mad asli, tinihim ti mad asli, nihim qa mim mati bertemu qaf izhar syafawi jelaskan dan laju, syayatinihim qa mad asli, lu 4 harakat, inna nun sabdu gunnah dan juga mad asli, ma'akum in mim mati bertemu hamzah izhar syafawi, ma'akum in sekali lagi gunnah, nama mad asli, nah pedas, nah numus sin dibaca dengan hamas dan juga ar-rakhawah dan juga as-safir. Mus mesti kena jelaskan semuanya, sin tu mus, jangan sekedekut, jangan mus mustahzi'un, ha kasar, makhraj berhampiran dengan dada bawah sekali, tahzi'un, hamzah dibaca pun sama macam makhraj ha, dan ada syiddah, ada tahan, suara tertahan. Hamzah mustahzi'un pun dibaca dengan mad arid lisukun. Okey, teruskan. Allah, Allah, kenapa baris atas? Hamzah wasal baris atas kalimah Allah. Allahu yas, sin dibaca dengan hamas, safir dan ar-rakhawah. Yas ha pedas, maka saya ha kasar. Tahzi'u bihim wa mim mati bertemu waw izhar, lajukan. Yastahzi'u bihim wa yamud, nampak laju kat situ bihim wa yamudduhum fi, mim mati bertemu fa pun sama, kena laju kerana kedua-duanya huruf yang keluar di bibir, asyafatan mim dan fa. Wa yamudduhum fi, maksudnya kena tutup rapat kedua bibir macam sebut tadi. Wa yamudduhum fi dibaca ma asli, ya ghain tebal, yanihim ya ma asli, nihim mim mati bertemu ya izhar syafawi, nihim ya'mahun mad aridis sukun. Okey, ayat terakhir. Ulaika 4 harakat atau 5 harakat mad wajib muttasil, alif dan hamzah dalam satu kalimah. Ikalladzi di mad asli, nashin at-tafashi, tarawud, ra tebal bukan tarawud, tara ramai orang baca tara bukan tara. Alladzina ishtaraw dala la ma asli, la tabil huda bil huda bukan hudaya, huda kerana di situ alif berumahkan ya, alif maksurah dipanggil. Bil huda, fama ma asli, ra tebal, rabihat tijata,
bertemu ta. Dipanggil idgham mithlain. Rabihat tija. Kita dah belajar idgham mithlain, dua huruf yang sama. Yang pertama berbaris mati, yang kedua berbaris bawah ni. Rabihat tija. Idgham mithlain. Tapi dekat sini tidak ada dengung macam mim mati bertemu mim sebab huruf ta tidak mengeluarkan suara dengung. Rabihat tija. Jadi bila kita masukkan ta yang pertama dalam ta yang kedua, ada hamas tak ta yang pertama? Tidak ada hamas. Tidak baca rabihat, tidak. Rabihat tija jama asli. Ratuhum ra tebal. Ratuhum wama mim mati bertemu waw izhar syafawi dan jelas lajukan tutup mulut rapat-rapat. Ratuhum wama ma asli. Ka ma asli. Nu ma asli. Muhtadin man arid lis sukun. Sadaqallahul azim. Satu muka hijau semua. Baiklah tuan-tuan. Mudah ke mudah? Alhamdulillah. Semua jawab mudah tak ada jawab susah. Okay, sebab tidak ada pilihan jawapan susah. Tuan-tuan muslimah yang dirahmati Allah, hukum tajwid ni, ada orang angkat tangan, raise hand. Oh, siapa yang raise hand tu? Silakan. Okey, 8475882409. Silakan. Ada soalan ke, nak baca ke? Tapi kena on mikrofon lah. Yang angkat tangan tu siapa tu? Angkat tangan tapi ke tak sengaja angkat tangan? Okey, kalau nak tanya kena on mikrofon, saya tak dengar. Kita tak dengar. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tak sengaja. Okey, maaf. Tak sengaja. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak Ustaz full screen yang kita baca tadi, nak screenshot? Oh, screenshot boleh. Macam mana nak buat screenshot Nak buat macam tu? Kecilkan ke macam? Kecil sangat ni. Ya Ustaz, kecilkan. Macam ni lah. Setakat ni je lah boleh. Sama. Okey. 50 boleh 50. Tapi nampak ke ajar bila macam tu kecil-kecil tu. Okey. Baik, itulah dia bacaan kita pada hari ini, iaitu pada suratul Baqarah ayat 6 hingga 16. Jadi kalau tuan-tuan tadi ada Quran ke, ada pun boleh tak ada seperti mana apa yang saya tanda ni. Ini antara bentuk latihan kita boleh buat untuk kita mahirkan lagi hukum tajwid. Untuk kita mahirkan lagi hukum tajwid. Jadi sebenarnya benda yang sama je yang kita bicarakan, hukum mat asli yang ada, hukum mat jaiz, hukum mat wajib, hukum mat mati, izhar halqi, izhar syafawi, ya, benda yang sama. Tapi apabila kita belajar secara teori, kita nampak macam terlalu banyak. Sebenarnya bila kita keluarkan secara harfiah, secara praktikal begini, sedikit sebanyak, walaupun saya akui sebenarnya tak semualah keluar tadi, tak semua keluar, tak keluar lagi alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, tak keluar juga beberapa hukum sifat-sifat yang lain, tapi cukup dah sekadar itu untuk memahirkan kita pada bacaan. Jadi tuan-tuan boleh buat latihan sebegini untuk memahirkan dari segi hukum tajwid. Hukum tajwid. Jadi selalu saya sebut, kalau kita tak ingat nama pun dia tidaklah menjadi satu kesalahan dari segi kita baca Al-Quran. Yang penting kita baca tu dengan betul. Kita baca tu biar betul. Jangan salah bacaan kita, supaya kalau kita baca salah, maka walaupun hukum tajwid, nama tajwid itu betul, tapi kalau hukum salah, tak salah. Jadi biar baca biar betul dan juga betulkan dari segi hukum tajwid. Okey. Jadi itulah yang kita nak bicarakan tadi. Jadi insya-Allah pada minggu depan, insya-Allah kalau tidak ada apa-apa, kita akan masuk kepada hukum tajwid yang lain, insya-Allah saya akan tengok balik. Ataupun kalau rasanya perlu kepada pengukuhan lagi, kita perlu kita perlu buat lagi tahsin. Okey. Jadi beberapa perkara Ustaz, macam mana nak buat muncung dengan baik. Okey, macam mana muncung dengan baik muncung dengan baik ni perlu kepada kena tengok cermin lah.
Macam mana nak muncul dengan baik? Kena ikat tali, lepas tu letak kat pintu. Muncul. Muncul macam mana buat muncul dengan baik? Macam mana ya? Saya pun tak tahu muncul dengan baik macam mana. Memunculkan bibir iaitu ketika mana menyebut huruf seperti dhammah contohnya bunyi u, okey, ataupun kita baca waw yang mati sebagai contoh tadi wa idza khalau muncul yang baik ialah muncul yang ikhlas. Maksudnya tidak malu-malu. Tidak khalau, idza khalau, tidak. Wa idza khalau. Begitu juga kalau kita baca ismam contohnya ismam kan, ismam la ta'manna, ismam kan. Itu la ta'manna, memunculkan So muncul yang baik ialah muncul yang ikhlas, maksudnya perlu dibuat dengan sempurna. Sempurna iaitu meletakkan kedua bibir ini ke depan. Contohlah nak describe macam mana nak ceritakan macam itulah. Itu dhammah balik depan lembutkan kita punya bibir, lembutkan dan kita munculkan sekadar kita bolehlah. Jangan dipaksa terlalu Allahumma salli ala Muhammad, terlalu seksa ataupun sampai menyusahkan kita, tidak. Bolehlah kalau nak buat latihan tu dengan orang kata latihan memunculkan kan, buatlah kat rumah, okey, buat seorang-seorang, okey. Kalau orang tengok lain pula, peliklah rupanya kan. Nanti suami tengok, kenapa awak ni duduk tu kan, ada maksud tersirat ke? Tak, saya tengah buat latihan memunculkan, okey. Ya, jadi sebenarnya tidak ada latihan lah, saya tidak ada tu gurau je, tak ada latihan nak munculkan tu. Cuma bila kita munculkan tu, kita boleh tengok cermin. Itu antara teknik yang boleh kita buat, tengok cermin, okey, kita tengok muncul ke tidak, bunyi tu tepat ke tidak, okey. Baik, tengok ada soalan tak, tiba-tiba Ustaz hilang laptop habis bateri, on balik, off. Okey, baik, Asma. Wajibul gunnah, jadi wajibul gunnah tu idgham bi gunnah musyaddadah. Wajibul gunnah iaitu bagi nun sabdu dan mim sabdu, idgham bi gunnah musyaddadah. Nama dia itu dia. Idgham bi gunnah musyaddadah. Boleh? Betul, saya tak kata salah, idgham bi gunnah musyaddadah, okey. Maknanya gunnah musyaddadah. Cuma idgham bi gunnah musyaddadah ni lebih kalau macam mim mati bertemu mim. Mim mati bertemu mim tu idgham mislain tu dia ada mim musyaddadah kat situ kan. Itu kita kata idgham bi gunnah musyaddadah. Okey. Tapi wajibul gunnah ni dia kalau nak kata idgham bi gunnah musyaddadah pun betul juga. Nak bagi nama ni sebenarnya dia batu kita jumpa banyak nama. Nama ni dia khilaf. Okey. So pelbagai. Jadi jangan kita takut dengan nama walaupun nama berbeza. Ya, ada idgham ma'al gunnah, ada idgham bi gunnah. Jadi nama berbeza juga. Yang penting kita sampai maksud cara bacaannya. Kalau gunnah, wajibul gunnah ataupun gunnah itu dibaca dengan dengung, dengung kadar yang kita sebutkan tadi. Okey. Jadi nama ni dia tidak sepakat. Dia tidak sepakat. Sebab tu kalau kita tengok banyak kitab, banyak nama, ya, tak apa, tak ada masalah. Nama tu berbeza. Yang penting kita tahu cara bacaan. Okey. Testing di cermin kan. Betul, testing di cermin. Kalau testing di cermin kita lah, jangan cermin orang pula. Cermin orang nanti pelik pula. Okey. Bolehlah buat testing di cermin ke, side mirror ke. Orang perempuan kan dia ada make up kan, cermin tu kan. Buatlah. Boleh insya-Allah. Okey, kerana melatih kita bacaan. Okey. Wallahu a'lam. Lagi soalan? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Okey, soalan saya ayat ke-16. 16 ya. Okey, tak apa nampak lah. Yang hatija tu huruf ta dengan huruf ta Ustaz cakap tadi idgham mislain kan? Ya, betul. Okey. Mana? Lepas tu soalan saya, kebanyakan kita tengok dalam Quran, dia kadang pertemuan dua huruf tu, kadang huruf pertama memang kita tak baca. Kita akan baca huruf yang kedua. Ada apa-apa penerangan tak tentang ni? Tentang Baik. Okay.
Okey, terima Terima kasih. kasih. Ya, Puan Nur Jalila. Oh ni saya kenal ni. Dari Kedah. Saya Kedah Link ni, Kedah. Masya Allah. Orang jauh ni, orang Kedah ni. Kak Lela ni saya kenal ni. Hmm. Ni apa ni, sahabat saya ni juga orang kata sama dengan saya dalam umrah ni, tak silap saya, Kak Lela ya. Ya, ya. Masya Allah. Ya, ya. Saya kenal seorang ni, orang Kedah ni, orang jauh ni. Masya Allah. Okey. Kak Lela dan sahabat lain, Rabihat Tijani saya sebut tadi ialah bagi hukum ta ni kita masuk ke dalam ta yang kedua. Ini ialah idgham mithlain. Masuk, idgham tu masuk, combine. Okey. Masukkan ta ke dalam ta yang kedua. Okey, bila kita panggil idgham mithlain ataupun kita panggil idgham memasukkan, idgham ma'al gunnah masukkan, idgham idgham syamsiyah masukkan. Idgham tu combine, memasukkan ta ke dalam ta yang kedua. Okey. So kita tak baca ta pertama, betul. Sebab apa? Sebab telah kita masukkan ke dalam ta yang kedua. Yang pertama tak baca, rabihat tak baca. Jadi tak ada dah hamas tu, rabihat tak ada dah. Rabihat tija, terus ke dalam ta yang kedua. Jadi mithlain tu ialah huruf yang sama. Ta, mim, ba, kaf, huruf yang sama dimasukkan. Bila huruf yang sama bertemu dalam keadaan huruf yang pertama berbaris mati, ni matilah, ta ni mati ni, tak ada tulis apa-apa atas ni, maknanya dia baris mati. Ta yang kedua kat sini baris bawah. So rabihat tija. Kita tak baca ta yang pertama tu, tak baca maksudnya tak ada sifat dia. Tidak ada sifat hamas, tidak ada sifat infitah, tidak ada sifat istifal. Rabihat, seolah-olahnya ada satu ta saja. Okey. Dan tanda sabdu pada ta yang kedua ni menunjukkan dia dibaca dengan idgham, dibaca dengan menggabungkan. Rabihat tija. So jangan baca rabihat tija. Itu tak jadi idgham, itu tak jadi combine. Mesti idgham rabihat tija. Ya, idgham mithlain saghir, kalau lebih detail lah, idgham mithlain saghir. Okey. Begitulah Kak Lela yang saya boleh sebutkan bagi huruf ta dan ta. Berbeza kalau mim dan mim. Mim dan mim yang kita sebut ada tadi, idgham mithlain juga, mim mati bertemu mim. Dia beza dia ialah dari segi dengung saja. Kalau mim dia ada dengung. Okey, mim mati bertemu mim ada dengung. Nun mati bertemu nun ada dengung. Selain daripada mim dan nun, kalau dia huruf bertemu sama, dia tak ada dengung. Sebab dengung ni keluar daripada huruf mim dan nun sahaja. Okay? Mim dan nun ni dia makhraj khayshum. Dia ada dengung. Tapi huruf lain dia tak ada dengung. Ya. Ta ke, ba ke, kaf ke, sin ke, yang bertemu sama-sama dengan mereka, dia tidak ada dengung. Okay? Boleh no orang Kedah? InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Sampaikan salam pada Tuan Haji kita. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay. Baik. Lagi ada soalan? InsyaAllah kalau ada soalan kita rahimkan. Kalau tidak ada, kita tawakuf dahulu pada hari ini. Kita berhenti. InsyaAllah kita jumpa di pertemuan yang lain. Jadi begitulah yang kita nak sebutkan pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tidak ada apa-apa, kita akhirkan pertemuan kita insyaAllah dan tutup dengan bacaan suratul Kahfi ayat 1, maka saya ayat 10 yang terakhir insyaAllah. Kita langsung baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Inilah muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itulah tadi pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah apa-apa kita akhirkan majlis kita ini insyaAllah dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Kak Aziah, silakan. Jazakallahu khairan diucapkan kepada Ustaz Arif Syafarin di atas penerangan tahsin talaki surah Al-Baqarah tadi. Alhamdulillah, semoga kita semua dapat mengambil manfaat daripada bacaan Ustaz tadi yang Ustaz tunjukkan dengan mulutnya, sifat dan makhraj diterangkan sekali beserta hukum tajwid. Bagi saya sangat jelaslah penerangan Ustaz tadi ya. Yang muncung-muncung tu tak berjaya lagi lah. Tak berjaya nak buat. Yang muncung yang sempurna ya. Itu ya. Saya ikhlas. Muncung yang ikhlas. Itu nak kena praktis lagi ya. Ya, insyaAllah. Jadi kita insyaAllah kita berkenaan dengan kelas online ni ya Ustaz ya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi macam mana nak adjust jadual ya. Sebab bertembung dengan kelas, ada permintaan untuk kelas fizikal di masjid. Jadi nanti akan dibincangkan lebih lanjut lah dengan Kak Syidah macam mana nak buat ya. Kelas tajwid ni akan diteruskan juga ya Ustaz ya, kita akan teruskan kelas ni ya, seperti biasa. Sebab kita ada belajar daripada luar jadi kalau di masjid tu di rawang saja kan. Di online ni kita ada belajar daripada luar rawang juga yang boleh hadir, jadi kita akan teruskan juga. Jadi Kak Syidah insyaAllah ya. Okey, macam mana Kak Syidah? Ya, manfaat tu bukan untuk sekitar rawang je, rasanya sebab kita punya dalam grup tu ramai daripada Bosi pun ada Ustaz, jemaah kita kan, ada manfaat kelas-kelas Ustaz ni kan, semua kelas kita lah kan. Malaysia Ustaz ada, daripada Sabah ada, daripada pasal Singapura pun ada kan, kadang-kadang join juga kelas kita tu. Tapi itulah Kak rasa bukan manfaat tu kalau boleh kita, bukan kita rasa untuk kita untuk
pihak kita je kan, tapi kita kena kembangkan ilmu Ustaz ada tu untuk manfaatkan seluruh alam lah kan. Maksudnya satu Malaysia, satu dunia lah, pendidikan online satu dunia, bukan sekat Rawang sahaja kan pada Kak Syida lah. Waktu kita boleh usahakan sama ada kita ubah waktu petang ke kan. Mungkin tak pada masa Ustaz lah juga kan, insyaAllah kalau pihak kami bersedia lah untuk teruskan, tak ada masalah. Selagi ada jemaah yang memerlukan ilmu yang disampaikan Ustaz, kita akan teruskan. Yang istiqamah pun ada lah, majlis istiqamah kan, insyaAllah Ustaz. Kak Syida tak ada masalah insyaAllah. Ya. InsyaAllah. Jadi itu saja kuliah pada hari ini. Jadi insyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Berkenaan masa kita akan bincang lagi ni Ustaz Kak Syida ya. Kita bincang lagi. Terima kasih kepada Ustaz dan semua sahabat pengajian pagi ini. Dan saya serahkan kembali kepada Kak Syida untuk menutup kuliah. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan kelian Allah, kita perbetulkan bacaan surah Baqarah ini pada Kak Syida suatu yang rare lah. Memang jarang diadakan perbetulkan surah Baqarah. Misalnya ni orang ambil ayat yang pendek-pendek sahaja kan. Tapi alhamdulillah Ustaz buka kita punya minda untuk kata surah Baqarah ni memang dibaca selalu, tapi tak fokus sangat-sangat kan. Jadinya dengan usaha yang bunyi dari Ustaz tu, kita akan cubalah untuk istiqamah, untuk mungkin kalau direzekikan Allah kita mungkin sampai ke akhir ayat surah Baqarah ni Ustaz ya. Dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan hasrat kita, Allah izinkan kita untuk berada, orang kata untuk sekurang-kurangnya di sisi Allah benda ni kita usaha untuk memahami Al-Baqarah kan, baca dengan baik. Dan juga kita dulunya tadabbur Ustaz, tadabbur kan memang tadabbur surah Baqarah semuanya, tapi untuk betulkan bacaan ni jarang diketengahkan lah. Tapi insyaAllah bagi pihak Kak Syida dan juga Aziah, kita orang akan usahakan macam mana yang kita akan usahakan insyaAllah. Lepas tu satu lagi tu sebabnya kita macam munculnya ikhlas tu kan, kita nak benda ni pun ikhlas juga kan, kita usahakan. So insyaAllah Ustaz kita jumpa lagi pada minggu hadapan dan Kak Syida mungkin tengok pada keseluruhan masa Ustaz lah insyaAllah ya Ustaz. Ustaz pun dah start dah dengan kata kelas-kelas yang lain juga, tapi insyaAllah kita tinggalkan kelas ni lah kan, sebab ada jemaah tersendirinya kan yang istiqamah insyaAllah. Jumpa lagi pada minggu hadapan pada sambung ayat seterusnya. Dan insyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih semua sahabat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Syida dan semua. Jazakumullah khairan katsiran sahabat-sahabat semua dan juga Ustaz yang dikasihi dan dihormati. Dengan ilmu disampaikan, kita jumpa lagi ya pada sesi akan datang insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Kak Syida. Sama Ina, jumpa lagi ya. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Harap-harap sahabat-sahabat istiqamah ya, sebab Ustaz pun sediakan masa untuk kita kena sediakan masa untuk meraihkan Ustaz insya-Allah. Ya, insya-Allah. Terima kasih Syida. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So saya akan sesi pagi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syida. Asma, jumpa lagi ya. Ya.